ya, satu rintihan untuk sama-sama kita sambung pada hari ini, untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita beramal dengan isi kandungan daripada Al-Quran. Kita mendoakan kepada tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, ibu ayah, pada pemimpin, frontliners yang mungkin tak sempat melihat, menonton ya, tapi mungkin mendengar sambil-sambil sahaja. Kita doakan rahmat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, hari ini apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, batuk-batuk sikit. Batuk-batuk sikit Ustaz ya. Okey. Tapi Ustaz, masya-Allah. Ustaz, mari kita sama-sama kita mulakan bersama penonton di rumah untuk kita membaca surah Al-Fatihah, memulakan majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, temu janji kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Fazrul. Terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan penonton yang terus bergabung dengan kita Ustaz untuk belajar dan kita sama-sama mengaji. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita mendoakan daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi, tuan-tuan, Allah memperkenalkan, Allah mengingatkan kepada kita agar terus mengucapkan alhamdulillah Ustaz, ya. Apa sahaja yang berlaku kita menjawab alhamdulillahirabbil alamin, kerana Allah ini Maha Pengasih Penyayang. Subhanallah ya. Dalam keadaan Nabi Yaqub sebenarnya kehilangan dua orang anak dah ni. Kehilangan ya dua orang yang disayangi, dan kalau kita tengok pada zaman Nabi Muhammad bila mendapat surah ini tuan-tuan, beliau kehilangan dua orang penting. Masya-Allah. Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Dalam keadaan yang amat perit, kehilangan dua orang ini, bila melihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya, saya bila mengkaji balik, kalau orang syarikat down ke, family down ke, yang paling penting orang jangan down. Ustaz ya. Jadi bila Nabi ada banyak sahabat ini, Allah tak beritahu dalam bentuk jamak, dalam bentuk yang ramai, tetapi Allah beritahu dalam bentuk individu. Nabi lihat dahulu kepada perjalanan Nabi Yusuf. Saya kena ikut Nabi Yusuf. Ya, kalau kita ikut, maka insya-Allah kita akan tidak putus asa, kita akan bangkit semula. Yang itu yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam, pada Nabi Yaqub dalam keadaan yang matanya sudah menjadi putih, katanya katarak ya, pasal terlampau sedih sangat, kazim. Tapi Ustaz, beliau masih lagi boleh memberi nasihat pada anaknya, dia masih lagi boleh cakap elok-elok pada anaknya pada ayat yang ke-87 hingga 92 yang kita akan baca bersama pada halaman 246. Tapi kita nak tengok dahulu apa sinopsis, apa yang kita akan baca hari ini Ustaz ya. Mari kita tengok sekejap apa yang berlaku. Daripada ayat 87 hingga 111 bahagian akhir ini, kita akan melihat misi mencari Nabi Yusuf. Ya, dah hilang dah ni, dah hilang Nabi Yusufnya, dah hilang Bunyamin ya, adiknya. Misi mencari, dan kemudian Nabi Yaqub bertemu Nabi Yusuf. Kita akan bertemu dengan babak akhir ini. Ini kira happy ending ni Ustaz ya. Ya, happy ending, dan di hujung nanti Allah akan Allah memberitahu kepada kita ya pada ayat yang ke-99 111 pembuktian mimpi Nabi Yusuf dan juga kesimpulan bagi surah Yusuf yang mengandungi 111 ayat ini. Jadi tuan-tuan, mari kita baca 87 hingga 92, diikuti dengan 93 98 ya. Ustaz, ya, bagi bahagian pertama ni silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasih sekalian. Sebelum baca Ustaz, saya tertarik dengan satu sahabat kita di Facebook Ustaz. Puan Ros Zila binti Ali. Tak sabar nak dengar sambungan kisah Nabi Yusuf. Ya.
walaupun dah pernah dengar tapi tak sabar nak Tak dengar sabar lagi. nak Saya pun dengar. tak sabar sebab hari ini adalah kita kata plot terakhir Ustaz. Plot terakhir. Dan kalau saya cakap pun dia tak sama kita baca Quran. Allahu Dia Akbar. baca Quran ni dia punya kesannya itu mukjizat itu lain macam Allah kan. Jadi itu yang kata Syekh Ali dekat Facebook saya. Bukan kan dia cakap perancangan Allah di luar jangkaan dan pemikiran manusia biasa. Dan ada seorang lagi puan ni dia tag saya Hasnah Dahlan. Dia beliau buat nota-nota daripada Siap buat TV nota. Hijrah. Siap nota apa sebagainya. Jadi saya ucapkan tahniah pada puan Hasnah Dahlan ya. Dan hari ini tolong buat nota tag saya tag TV Hijrah ya. Bagi tuan-tuan yang di online, di rumah yang di TV buat nota juga, share dengan rakan-rakan. Ustaz, mari kita Baik. mulakan. Okey. Jom kita sama-sama baca surah Yusuf halaman 246 ayat 87 untuk pertama ni 87 sampai 92 insya-Allah ya. Jom sahabat-sahabat sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 87 hingga 92 Ustaz. Nanti kita nak baca sambung lagi ya 93 98 tapi kita nak tengok dahulu apakah nasihat daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sudah sedih ya dalam keadaan beliau mengadu innama ashku bathi wa huzni ilallah
ya mengadu kepada Allah SWT, masih lagi boleh beri nasihat pada anak dia. Masih lagi ya sayang pada anaknya. Katanya, wahai anak kesayanganku. Dia cakap elok-elok pula tu. Masya-Allah, subhanallah ya tuan-tuan. Dalam keadaan yang dia marah ni, tadi sebenarnya Kazim pada ayat 84 itu marah, kecewa ya, kali kedua kena anak dia hilang. Tapi kali ini dia masih lagi panggil anaknya ya bunayya. Maksudnya Nabi Yakub ni menguruskan marahnya itu ya amat hebat ya. Dia kata pergilah fatahassasu. Perkataan yang saya nak highlightkan pada tuan-tuan, fatahassasu maksudnya apa? Pergilah kamu carilah tentang Yusuf dan saudaranya ya, mi Yusuf wa akhi. Perkataan yang di-highlightkan oleh Syekh Ali As-Sabuni Ustaz ya, dia kata bahawa dia ada fatahassasu dengan satu lagi fatajassasu ataupun tajassasu ya, dalam surah Al-Hujurat kita bincang sebelum ni. Tajassus itu maksudnya mencari detail untuk cari kesilapan. Tahassasu gunakan deria, gunakan deria untuk mencari kebenaran, kebaikan. Perkataannya amat spesifik Quran ini. Maksudnya Nabi Yakub suruh anaknya cari kebaikan, detailkan. Dan perkataan yang amat penting di kala kita menghadapi COVID-19 ini tuan-tuan, ya, perkataan apa Ustaz? Wala tayasu. Jangan jemu ya, jangan putus asa daripada mirrauhillah. Perkataan ini memang spesifik betul. Pasal perkataan ini wala tayasu ini pernah disebutkan pada ayat 80 sebelum ini. Ya, ketika dah ada piala tu, ya, ketika tu mereka jam. Alamak, macam mana ni? Jam ya. Tak boleh nak lagi dah, dan macam mana tak boleh nak bawa adik dia balik. Pada waktu itu pada ayat yang ke-80 tuan-tuan yang ada mushaf boleh tengok ayat 80, kata mereka apa? Falamastai'asu. Mereka dah putus asa, mereka dah fikir dah tak ada jalan keluar dah. Nak mengelak tak boleh. Tapi kali ini perkataan yang sama digunakan oleh Nabi Yakub ya, wala tai'asu mir rauhillah. Masya-Allah. Mir rauhillah ini maksudnya apa Ustaz? Roh. Ya, dia asalnya adalah angin sebenarnya ya. Maksudnya kan kalau kita berada dalam angin yang tak berapa okey sekarang ini, nanti akan datang angin okey. Masya-Allah. Jangan putus asa, jangan jemu duduk rumah ya. Insya-Allah lepas ni angin baik akan datang. Angin datang daripada Allah SWT, diterjemahkan rahmat Allah SWT. Ayat lain ada cakap wala taqnatu min rahmatillah dalam ayat lain ya. Jadi qanut itu maksudnya putus asa. Tai'asu ni jemu sampai putus asa. Dia jemu ni bahaya. Ya, tuan-tuan yang duduk kat rumah jangan ada rasa jemu. Pasal bila jadi jemu nanti dia jadi putus asa. Dia rasa nak buat bisnes tak okey, nak didik anak tak okey, sembahyang pun rasa jemu. Dah habis dah dia punya manis dia. Jadi ini peringatan daripada Nabi Yakub, dan kalau kita tengok terus sampai ke ayat yang ke-88, 89 ya. Bermulalah Nabi Yakub bercerita tentang, dia mengingatkan, kamu dulu ingat tak? Ya, yang kamu dulu buat hal dulu. Ya. Nabi Yusuf berkata, maka kalau dah cakap begitu, abang-abangnya kata, kamu ni Yusuf ke? Allahuakbar. Maka terbongkarlah ya. Dan pada kali ini pada ayat yang ke-90 itu Allah menyatakan tentang kata-kata Nabi Yusuf ya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin ya, iaitu Allah beri ganjaran kepada orang yang buat baik. Ada dua perkara, satu bertakwa, selalu ingat pada Allah, minta tolong Allah, dan yang keduanya bersabar. Tuan-tuan ya, pada zaman COVID-19 ini kita kena banyakkan takwa, baca Quran, solat kita ya, dan juga bersabar. Bersabar. Bila bersabar ni bukan maksudnya kita tak buat apa-apa, kita kena buat sesuatu untuk kita berusaha pakai sanitizer kita, jangan keluar, nak kena optimizekan itu ya. Itulah yang digelar muhsinin. Maka kesannya ialah Allah akan angkat dan kita akan sambung ya. Kita akan sambung pada babak seterusnya. Ustaz silakan 93. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak sambung ayat 92 saya. 93 hingga 98. Sehingga 98 Ya. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak pada Ustaz. Ayat 93 98 tuan-tuan yang kita baca sebentar tadi adalah sambungan sambungan bila Nabi Yusuf Ustaz ya. Masya-Allah Ustaz baca ya dengan rasa peristiwa sedih Ustaz ya. Ada suasana yang sedih dan dalam keadaan kita tertanya-tanya ni ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ini ataupun dapat ayat ini maksudnya adalah untuk melihat sabar sikit lagi ya. Apa yang berlaku? Idhabu ya, pergilah kamu biqamisi dengan bajuku pada ayat 93 tuan-tuan. Dan lalu usapkan ke wajah ayahku, dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh ahli keluargamu kepadaku. Allah. Ya, dah mula dah ni babak-babak yang penting ya. Itu orang kata tuala busuk katanya. Allah Alam bantal busuk ya. Maksudnya apabila kita tengok kepada ayat 94 itu walamma fasalatil air ya, dan ketika kafilah itu telah keluar daripada negeri Mesir, bapa mereka berkata sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Allah. Dah cium dah bau tu jauh ya. Kalau ikutkan daripada Syria Syam ke Mesir itu 8 malam. Masya-Allah. Ustaz ya, jauh 200 km 2000 km. Tapi bila dia dah keluar, tak tahulah keluar tu dah sampai ke tak. Tapi kalau jauh, kalau katakan luar daripada rumah kita pun, dia kalau orang tak sensitif, dia tak bau. Ini bau baju, bukan bau apa rendang ke bau apa Ustaz ya. Jadi di sini bila dah bau ni nak ceritanya Nabi ini ada perkataan rih kat sini. Tadi rauh kan. Jadi dalam surah ini bercerita tentang angin, tentang suasana ya. Bila seseorang itu amat dekat dengan Allah SWT, dia dapat cium sesuatu. Masya-Allah. Dapat cium sesuatu, berbeza dengan orang yang tidak dekat dengan Allah, dia tak dapat cium sesuatu mesej kebaikan yang sedang Allah bawakan dalam kehidupan. Yang saya doakan kepada tuan-tuan yang di rumah, kita dapat cium dah sesuatu yang baik selepas COVID-19 ini Ustaz ya. Itu bagi pasal apa? Pasal kita tahu ini datang daripada Allah juga ya. Angin yang tak baik ini ada sesuatu untuk kita koreksi diri kita. Maka anak ni masih lagi buat perangai pada ayat 95, abang-abang tadi dia kata kamu ni abah demi Allah sesungguhnya engkau ni masih tidak siuman seperti dulu. Dia masih lagi dia tak puas hati dengan ayah dia kan. Dia ingatkan dahlah Yusuf dah tak ada, Bunyamin tak ada, dia dapat disayangi. Tapi ialah orang menipu kan. Dia makin lagi dibenci. Dan selepas itu pada ayat 96 itulah falamma anja al-bashir ya, datang Bashir. Al-Bashir ini orang yang bawa khabar gembira ya. Katanya dalam sahabat tafsir katanya ialah abang Nabi Yusuf ni yang bagi cadangan hari itu
tolong lempar okey. tu, dia yang bawa baju itu. Oh, subhanallah. Kali ini dia dah nak bertaubat. Jadi dia yang nak bawa berita gembira tersebut. Al-Bashir, ya. Alqa, dan selepas itu nampaklah Nabi Yakub, ya, diberikan Allah ke penglihatan, dan pada kali ini dia mengingatkan balik, kan aku dah cakap aku tahu engkau tak tahu dulu. Dia ingatkan balik, ya. Tapi ada perkataan apa tuan-tuan? Minallah. Dia tak cakap aku tahu engkau tak tahu, tak cakap itu. Dia cakap aku tahu daripada Allah. Masih lagi merendah diri, ya. Untuk kita selalu dalam rumah kita perkataan itu dijaga. Yang kita tahu itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 97, ayat 98 adalah ciri seorang anak minta pada ayah, kami ngaku ya ayah, kami ni silap. Anak ni ustaz ya, dia kalau kita selalu akhir ni dia tahu juga silap dia, kan. Dan Allah akan kidna, ya, Allah akan rancangkan. Yang penting ayah ibu kita terus kena berdoa untuk anak kita. Maka apa kata dalam ayat 98, qala saufastaghfir lakum rabbi. Nabi Yakub dia beristighfar, memohonkan keampunan untuk anak dia. Ini pelajaran untuk kita, sayalah. Kalau anak buat silap, ayah mak kena doa, ya. Kalau dalam tafsir menyatakan Nabi Yakub ni beristighfar sampai pagi, minta bagi Allah ampunkan anak-anaknya, ya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Allah tutup dosa, dan lepas tu Allah sayang balik. Bila Allah sayang balik anak dia, sayang balik Nabi Yakub, kesannya apa? Bersedia babak seterusnya. Masya-Allah. Ustaz, mari kita teruskan selepas rehat. Selepas rehat, bukan sekarang, buat sekarang, ya. Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Ustaz, tadi babak yang amat mendebarkan, ya. Dan komen di Facebook, Ustaz ada apa-apa yang nak di-highlightkan? Terima kasih Ustaz. Saya tertarik dengan seorang penonton kita, Puan Khairiyah Abdullah Al-Haj. Saya perhati beliau selalu komen dan selalu catatkan dekat sini Ustaz, apa poin-poin penting yang Ustaz bagi, sama-sama, maksudnya sama-sama share Ustaz dekat sini. Subhanallah. Ramai lagi Ustaz, ada Puan Khairiyah, Puan Raihana, Puan Rozi Zila, masya-Allah kan. Jadi subhanallah, Puan Samsina, semua subhanallah. Terima kasih kerana bergabung, dan terima kasih kerana titipkan dekat ruangan komen tu poin-poin penting yang Ustaz sampaikan, yang kita sampaikan. Puan Kamsiah Saifuddin pun menyatakan alhamdulillah hikmah di sebalik PKP dapat belajar Quran dan tadabbur, ya. Subhanallah. Kita ingatkan macam PKP ni memang kan sambung, dan Ustaz nak sambung lagi ke? Nak sambung. Okay. Habiskan dulu, ya. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, kita kembali menyambung melihat kepada babak yang terakhir dalam ayat 99 hingga 101. Apa yang berlaku selepas Nabi Yakub memohon keampunan daripada Allah untuk anak-anaknya. Masya-Allah, bila minta ampun selalu, ayah ibu yang ada di rumah, para pemimpin yang ada, selalu minta ampun untuk rakyat, untuk orang di bawah kita, ada hadiah dari Allah. Masya-Allah. Sila Ustaz. Baik, kita sambung ayat 98 sehingga ayat 101 saya. 99 hingga 101. Ayat 99 hingga ayat 101. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ من بعد أن
نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 99 hingga 101. Ini adalah babak terakhir Ustaz, ya, bagaimana cabaran seorang insan yang bernama Yusuf, ya, sebagai pedoman kepada kita, kepada pedoman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu Ustaz, ya, di mana berlakunya kepergian dua orang yang dicintai, dihenyak, dihina di akhir dakwah di Mekah itu, di hujung-hujung itu sebelum pergi ke Madinah. Maka bila melihat kepada perjalanan Nabi Yusuf ini, oh rupanya ada berita yang amat gembira, amat indah apabila difahami. Syaratnya ialah menghadapinya dengan takwa dan sabar. Maka apa yang ada dalam ayat 99, maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul awa di situ. Ilaih, ya. Merangkul kepadanya abawaihi, ya. Apa maksud awa ni? Maksudnya dia ada kaitan dengan ma'wahum, iaitu ma'wa ni tempat yang selesa, ya. Kalau katakan iz awal fityatu itu dalam surah Al-Kahfi, pemuda itu dia pergi ke tempat untuk menyelamatkan imannya. Jadi bila perkataan awa di sini merangkul ataupun memeluknya, kerana ini adalah ayah ibu yang menitik beratkan iman. Ya, jadi dia rangkul itu bukan sekadar sayang mak ayah, tapi rangkul itu kerana di sinilah kepentingan iman sehingga kan Nabi Yusuf boleh bertahan. Cuba bayangkanlah kalau kata tak bertahan, lain macam Ustaz. Lain macam, ya. Jadi alhamdulillah ini perkataannya, dan qala dukhulu Misra, dan masuklah ke Mesir itu dengan aminin, dengan keamanan, dijanjikan keamanan, ya. Bukannya nak balas dendam balik pada adik-beradiknya, ya, ataupun nak ungkit balik ayah dulu mengapa bagi abang ambil saya. Tak ada. Kalau ikut boleh sangat Sah. Pasal boleh. Pembesar kan. Pembesar dah besar kat sini. Tetapi Nabi Yusuf tidak mengungkit. Ini orang beriman, dia akan mengamankan orang di sekitarnya, tuan-tuan sekalian. Dan kepada ayat yang ke ayat yang ke-100, ayah kedua ibu bapanya itu diangkat, diletak di atas singgahsana, kemudian mereka sujud, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Dan kali inilah kata Nabi Yusuf, ya abati, masya-Allah, ya, wahai ayah kesayanganku. Betul lah takwil ru'ya ataupun mimpi yang dulu kan. Ini anak bercakap dengan ayah, dia tetap juga anak kecil dulu dengan ayah kan. Anak sama je Ustaz, ya. Walau kita ada ayah, ada ibu, masa hari raya insya-Allah harapnya Allah beri izin kita balik nanti, ya, kita mesti cara bercakapnya itu lebih kurang je, ya kan, lebih kurang. Maka di sini kita tengok Rabbi haqqa, ya, ini betul-betul daripada Tuhanku. Qad ahsana, ya, wa qad ahsana bi id akhrajani. Ayat yang ke-100 itu penting tuan-tuan, ya. Iaitu sesungguhnya Tuhanku telah buat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku daripada penjara. Penjara Ustaz. Allahu akbar. Nabi Yusuf pilih bebas daripada penjara. Dia boleh dia cakap bebaskan daripada sumur. Kalau dia keluar perkataan itu, siapa yang terasa? Mesti abang dia terasa. Tetapi Nabi Yusuf ni orang yang amat ihsan, orang muhsin. Perkataannya pun dia jaga, dia tutup lagi. Ya, dah okey, dah selesai dah. Aku takkan kutuk. Tadi dah cakap dah pada ayat sebelum ini. Ketika membawa kamu daripada dusun setelah syaitan merosakkan hubungan di antara kita. Ya, jadi dia tak salahkan kepada abangnya, tetapi dia tahu bahawa sebenarnya adalah nazghah syaitan baini wa baina ikhwati.
Ya. Jadi ini hakikat yang kita kena faham. Kalau ada konflik di dalam rumah ataupun di dalam organisasi, sebenarnya ada pihak ketiga ustaz yang tak puas hati. Ya. Jadi bila ini sebagai kesimpulan dan kata Nabi Yusuf, inna rabbi latif, Allah ini adalah amat detail, ya, detail, amat sopan, dan Allah ini maha mengetahui, maha bijaksana. Ya. Diikuti dengan doa, wahai Tuhanku, Ya. sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kuasa dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tadbir mimpi. Satu bab dunia kuasa, satu lagi ilmu. Ilmu inilah yang akan membawa iman, yang membawa sampai ke akhirat. Untuk penting tuan-tuan di rumah, kita kena pasakkan ilmu iman ini, ya. Bila ada iman, dapat ilmu lagi, dapat rahmat daripada Allah SWT, anak-anak kita, keluarga kita, insya-Allah kalau diberi kuasa, dia tak salah guna kuasa. Allah. Kita nakkan anak kita jadi seperti Yusuf, bukan handsome Yusuf semata-mata. Biasa orang cakap, ada soalan di Facebook kata kalau anak mengandung nak baca surah Yusuf ke, baca surah Yusuf untuk tadabbur agar anak tu perangai dia, akhlaknya tu yang macam Nabi Yusuf. Ya, yang handsome tu insya-Allah semua handsome. Ya, masing-masing handsome masing-masing. Baik, itu adalah akhir, dan mari kita tengok kepada apakah kesimpulan. Kita boleh buat kesimpulan ustaz, ya, tapi kita tengok kesimpulan daripada Allah dalam ayat 102 hingga 111. Baik. Ayat yang akhir, ya, fasa akhir ni, akhir surah Yusuf, ayat 102 pada muka surat 247 dan 248 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا
أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 102 hingga 111. Ustaz, habis kita baca surah Yusuf. Masya-Allah, Ustaz. Ya, satu perjalanan, satu kisah memori yang indah, ya, bagaimana daripada seorang anak yang bermimpi, ya, hubungan baik dengan ayah. Kemudian anak abang lain melihat sesuatu naik dan turun dalam kehidupan, tetapi akhirnya itu Allah beritahu bahawa sebenarnya ada sesuatu yang baik, yang hebat Allah sedang sediakan bagi Nabi Yusuf satu, bagi Nabi Muhammad yang menerima wahyu ini ketika beliau down, ketika kepergian dua orang yang disayangi, hilang benda yang membantu beliau. Dan juga untuk kita tuan-tuan, apabila kita ada sesuatu yang kehilangan dalam hidup kita ataupun yang kita stress out, ya, yang kita stres sangat, maka surah Yusuf inilah, ya, yang dibacakan, ia akan menenangkan kita. Melihat balik babak-babak itu seperti babak kita diangkat ombak dan dilempar balik semula, ya, diangkat balik, kerana itu adalah untuk kita merasakan pentingnya keimanan bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 102 sebentar tadi Ustaz, ya, kita baca, itulah sebahagian berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat menyusun tipu muslihat. Abang-abang ni sedang merancang itu, Nabi tak ada kan detailnya, siapa yang kata jangan bunuh dulu ke apa ke, kan, itu amat detail, tafsil, ya, amat detail. Tetapi bila ditanya oleh orang Yahudi pada Nabi Muhammad, Nabi tak boleh jawab kecuali mesti wahyu daripada Allah. Allah bawa perkara ini untuk kita juga, ya. Mengapa Allah detailkan tempat yang detail, tempat yang tak detail, ya? Kerana yang pentingnya adalah untuk kita mengambil pelajaran, ya. Ini adalah adalah satu berita besar, dan pada ayat 103 itu kebanyakan manusia ini tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Ya, ini adalah pujukan Allah pada Nabi Muhammad, ya. Pujukan Allah kepada kita juga tuan-tuan. Kita tidak boleh mengimankan orang, ya, tetapi kita boleh mengajak orang kepada iman seperti mana Nabi Yusuf mengajak iman itu dalam penjara. Ya, dah masuk penjara, dah masuk telaga, jual murah, kan? Kan, kalau tidak orang biasa dia akan stres, tetapi dia tahu bahawa salah satu cara pengurusan stres ini ialah kena sebut banyak-banyak kebaikan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis dalam surah Ad-Duha, Ustaz, ya. Dan seterusnya kalau kita tengok di dalam ayat 104 itu, dan engkau tidak meminta sebarang balasan kepada mereka, itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Ini adalah satu pelajaran untuk kita sama-sama ambil. Saya nak bawakan tuan-tuan terus, ya, panjang dalam muka surat 248, tapi mari kita tengok kepada perkataan ayat 108. 108. Ini adalah ayat tentang komponen-komponen
dakwah yang dibuat oleh Nabi Yusuf dan juga oleh Nabi Muhammad. Jaga otak kita di rumah. Di rumah kalau kita rasa macam mana saya nak dapatkan takwa dan sabar ini, salah satunya adalah menyeru orang ke arah kebaikan. Macam-macam caralah ya. Nabi Yusuf kaedah dia, kepakarannya mimpi. Ya, tuan-tuan yang frontliners doktor, cara doktor. Betul. Ustaz cara ustaz suara sedap kan. Allah. Saya cara saya lah ustaz ya. Apa yang saya mampu yang Allah pinjamkan juga, kita guna masya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan di rumah ada kepakaran, tengok anak dia ada kelebihan masing-masing. Perlu dialurkan kepada mengajak ke arah dakwah. Ya, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini jalanku. Bila kita cakap dalam Quran ini, bila cakap qul ini, Allah nak affirmkan kita. Biar kita affirm, kata elok-elok, beritahu pada orang bahawa sebenarnya ini jalanku. Bila kata jalanku ini, kita sama jalan dengan Nabi Yusuf. Kan Ustaz ya? Cuba bayangkan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, kita satu jalan. Dia lebih kurang beginilah tuan-tuan, satu jalan, sultan dekat depan kan, ataupun kita jalan, lepas tu sultan ikut jalan kita. Masya-Allah, itu baru sultan. Baru sultan kan. Lepas tu sultan tegur sikit pula kita. Masya-Allah akbar kan. Ini apabila kita berada Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, dan tuan-tuan yang berada di rumah juga ingin mengajak ke arah kebaikan anak-anak, tuan-tuan yang sedang bersama dengan keluarga kan, sebut ajak. Mungkin ada masa anak tu dia percaya ya. Kadang-kadang dia kata tak nak lah mak contohnya. Tak apa. Kalau tak percaya pun itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lambat laun akan okey juga ya, seperti mana abang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan untuk kita berdakwah ini ada perkataan apa? Mestilah ala basirah, mestilah atas kejelasan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang ikut pada saya. Jadi kena ada geng. Ya, itu sebabnya berdua dengan ustaz. Jadi kuat sikit ustaz. Dia kalau seorang-seorang dia tu, dia tak apa-apa tu. Apatah lagi tuan-tuan yang berada di online kan. Masya-Allah, sahabat-sahabat komen, share kepada orang lain, dia memberi semangat. Itu cara masing-masing berdakwah. Tuan-tuan share kat Facebook, tanda like banyak-banyak, love ke apa sebagainya tu, itu adalah tuan-tuan yang di depan TV ya, beritahu pada kawan ya tentang perkara ini. Itu cara kita berdakwah masing-masing ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, inilah antara kesimpulan. Allah suruh kita berjalan melihat di hujung sekali itu ya. Allah beritahu pada ayat 111. Kalau kita dapat ambil pelajaran, kita digelar sebagai ulul albab. Orang yang dapat isi daripada, kalau makan kuaci tu dapat makan isi, bukan makan kulit ya. Kalau dapat cerita, tak adalah orang cakap bacalah surah Yusuf nanti anak handsome. Itu orang dapat kulit kan ya. Kalau tak handsome dia akan jadi dia jadi itu. Jadi kan? jangan bila tak handsome dia dah tak baca surah Yusuf kan. Tapi sebenarnya kalau orang ulul albab, bukan amal albab, ulul albab, dia membaca dan tahu dia dapat pelajaran, dapat hidayah dan juga dapat kasih sayang. Ada seorang Facebook kat saya ditanya apa maksud rahmat. Rahmat ini saya bagi contoh ialah mak kalau sayang anak dimasak sedap-sedap. Kan? Sayang ya. Kalau Allah Maha sayang, Allah bagi macam-macam pada kita tuan-tuan, rahmat yang tinggi, keluar daripada masalah di dunia ini, COVID-19 kita insya-Allah dapat cium bau yang wangi selepas ini. Amin, ya Rabb. Ustaz, mari kita sama-sama ya tengok sedikit apakah yang kita boleh buat ya. 3 perkara sebelum kita berdoa, minta Allah kuatkan amalan kita, berteraskan sinopsis ataupun resolusi akhir kita daripada apa yang kita bincangkan. Okey, yang pertama, apa yang kita nak tengok daripada ayat sebentar tadi yang kita dah baca Ustaz ya. Yang pertama, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ustaz nanti tolong doakan ya. Amin, jangan putus asa ini kepada tuan-tuan yang ada yang duduk di rumah, stay at home, jangan putus asa untuk duduk di rumah ya. Memang tough ya bagi orang lelaki, ayah-ayah biasa keluar, kena duduk kat rumah kan. Yang pertama, kita minta pasal apa? Pasal ini adalah untuk mengundang rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, jangan cerca kepada orang buat silap kepada kita. Ya, bos-bos ke kan, ataupun sesama kawan, anak, ibu ayah, kalau anak buat kesilapan, jangan ungkit-ungkit, cerca balik. Ya, Nabi Yusuf tak cerca, kalau tidak dia boleh kau yang dulu kan, ini nak makanan lah pula, contoh boleh begitu kan. Tapi Nabi Yusuf jaga mulut. Kunci sikit, kerana itu orang yang muhsin. Yang ketiga, ajak orang ramai kembali kepada Allah dengan keyakinan yang jelas berpandukan Quran dan Sunnah. Ya, kalau tuan-tuan yang boleh share, boleh like, beri sokongan ya. Kalau katakan program ini bagus, tuan-tuan bagi sikit komen, share ke ya, mungkin TV Hijrah boleh sambung lagi lah Ustaz ya, kita doakan. Jadi inilah 3 pelajaran yang kita boleh buat insya-Allah selepas kita baca surah Yusuf ini. Mari Ustaz, kita doakan agar resolusi ini menjadi kenyataan. Amin ya Rabb.
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك Ya Allah, wahai Tuhan yang maha berkuasa menyembuhkan penyakit, Ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau maha berkuasa menurunkan bala ke atas mana-mana kaum yang Engkau kehendaki, Ya Allah. Dan Engkau maha berkuasa menyelamatkannya, berkuasa menyelamatkan sesiapa jua yang Engkau kehendaki, Ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang sangat lemah, Ya Allah. Engkau maha berkuasa, Ya Allah. Perkenankan doa kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau turunkan kemurkaan-Mu kepada kami. Kami terlalu lemah untuk menghadapinya, Ya Allah. Kami terlalu kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, Ya Allah. Jangan Kau tarik kembali banyaknya nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ada nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, namun kami angkuh, kami sombong, Ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa, kesilapan dan kealpaan kami, Ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang telah dijangkiti wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Kurniakan kesabaran buat mereka, Ya Allah. Jadikanlah perkara yang mereka lalui ini penghapus dosa-dosanya, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kesabaran kepada ahli keluarga yang mana ahli keluarganya dijangkiti dengan wabak ini, Ya Allah. Kurniakan kekuatan buat ibu ayah yang anak-anaknya dijangkiti, Ya Allah. Kurniakan kesabaran kekuatan buat anak-anak yang ayahnya ibunya dijangkiti, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kepadamu sahajalah tempat kami mengadu, Ya Allah. Kami terlalu lemah menghadapi suasana yang mencabar saat ini, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada insan-insan yang terus berjuang, Ya Allah, menjaga kesejahteraan kami, Ya Allah. Lindungi mereka ini, Ya Allah. Lindungi para doktor kami, Ya Allah. Para jururawat yang menjaga pesakit-pesakit, kaki tangan hospital dan pusat kesihatan yang bertungkus lumus pagi, petang, siang dan malam menjaga pesakit, Ya Allah. Kami menyaksikan keletihan mereka, Ya Allah. Kami menyaksikan mereka meninggalkan anak isteri keluarga mereka di rumah, Ya Allah. Mereka pulang dengan keletihan, kelaparan. Mereka pulang dalam keadaan kebimbangan dijangkiti daripada wabak ini, Ya Allah. Justru kami mohon kepadamu, perkenankan doa kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dalam hati kami perasaan-perasaan berputus asa, Ya Allah, dengan ujian yang Kau kurniakan kepada kami ini, Ya Allah. Bahkan, Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami ini hamba-Mu yang makin lemah, akan tetapi kurniakan kekuatan buat kami menghadapinya, Ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati yang berpaut, berpegang kepadamu, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah sahabat-sahabat kami frontliners, Ya Allah. Anggota polis, anggota rela, tentera, anggota keselamatan. Kurniakanlah buah fikiran kepada pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah, agar dikurniakan hikmah daripadamu, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah ganjaran buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ringan hatinya, yang ringan tulangnya, yang ringan, Ya Allah, yang senantiasa bersedekah infak kepada para asnaf, orang-orang yang memerlukan, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, Ya Allah.
Angkatlah wabak ini daripada kami ya Rahman. Angkatlah wabak ini daripada kami ya Rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhir sekali, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz. Amin. Sebentar tadi diaminkan oleh tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, yang mendengar, yang melihat kepada rakaman nanti. Moga-moga tuan-tuan kita dikabulkan doa kita sebentar tadi, tidak putus asa daripada rahmat Allah. Sentiasa kita ini ingin mendapatkan, membina iman di dalam kehidupan kita. Kita nak pastikan dakwah Ustaz berlaku, ya. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan nanti, beritahu kepada kawan tentang program ini agar kita dapat berkongsi, ya. Ulangan pada jam 10 malam nanti di TV Al-Hijrah, ya, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi esok. Esok kita akan bertemu dengan surah baru Ustaz. Ya, satu surah baru, surah Al-Waqiah, ya. Kita nak tengok orang yang bekerja untuk buat kebaikan ni, apa dia punya ganjaran dia, ataupun kalau katakan orang yang lambat sikit ni, apa ganjarannya Ustaz, ya. Jadi dalam masa yang sama, bagi tuan-tuan yang mungkin ada Quran, ada mushaf Quran di rumah, tapi kita ada juga yang tidak ada Al-Quran, ya. Kita ada program wakaf Quran untuk hospital, Solidariti Ummah untuk Ummah, ya, yang telah dilancarkan. Kita mensasarkan 15,000 naskah diletakkan di 26 hospital, ya, terutama hospital yang ada doktor-doktor tak sempat nak pegang, ya, tak ada Quran bawa ke, ataupun pesakit tak ada. Jadi targetnya kita nak mengumpulkan 15,000 naskah, dan bagi tuan-tuan jika berminat nanti boleh dapatkan maklumat yang ada di atas skrin itu, ya. Setakat ini ada 2,850 naskah, kita perlukan lagi yang berbakinya. Moga-moga bila mereka melihat Al-Quran itu, mereka baca sambil dengar daripada Quran Time, Masya-Allah. Dia dapat Sama-sama, ya, masya-Allah. Ya, Kekuatan tu, dapat ya, kekuatan dia di katil-katil hospital. Kita tak tahu kalau mereka sembuh nanti mereka terus buat kebaikan, sebab kerana kita derma RM5, RM10 ataupun berapa ringgit lah, ya. Kita doakan, mohon doa tuan-tuan, ada nombor akaun di situ untuk disalurkan program wakaf Quran untuk hospital, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan Ustaz memimpin pada hari ini. Selesai kita surah Yusuf, ya. Kita harapnya kali ini, lain kali kita baca surah Yusuf ni dapat sikit-sikit Ustaz, ya. Tajwid dah baiki, alhamdulillah. Bagi tuan-tuan di rumah, ya, boleh tengok balik, ya. Kalau rasa macam ayat ni macam saya tak pasti nak baca macam mana, rewind balik, ya. Sama ada Ustaz Tirmizi Abdul Rahman ataupun Ustaz Tirmizi Ali. 4 siri kita bersiaran, dan harapnya kita faham sikit. Teruskan perjuangan meniti kehidupan ini di lambung ombak badai, tetapi kita yakin semuanya ini di bawah pimpinan Allah. Jangan berputus asa, bangkit semula, kerana kita tahu Allah dah susun segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Quran Time, Saadah COVID-19. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.